Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi petang 30 April 2020 kembali bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita petang. Kumpulan pertama 139 orang pelajar dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS mula dihantar pulang ke destinasi masing-masing bermula pada Khamis. Sebanyak 8 buah bas digunakan untuk membawa pulang semua pelajar terbabit ke Sibu pada pukul 10.20 pagi. Destinasi utama hari ini adalah Sibu. Kita akan aturkan berperingkat-peringkat dan hari ini adalah ke Sibu. Apa yang telah dilakukan pagi tadi adalah bas semua dah disanitasi oleh pihak bomba dan penyelamat, dan kita mengucapkan terima kasihlah kepada semua pihak termasuklah PDRM yang akan escort bas nanti keluar daerah, dan juga PDRM juga perlu melihat kepada senarai pelajar yang akan menaiki setiap bas. Itu adalah guideline yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Bercakap ketika ditemui UKAS di UNIMAS pada Khamis, Datuk Dr. Muhammad Khadim memberitahu setiap pelajar yang dihantar pulang perlu menjalani pemeriksaan kesihatan. Dan sebelum menaiki bas, pelajar-pelajar juga telah dibuat saringan ataupun screening, dan kita nak pastikan mereka tidak ada gejala ataupun simptom COVID-19. Dan ini telah pun dilakukan oleh Pusat Kesihatan UNIMAS PKU daripada pagi tadi, dan proses ini akan berulang sehinggalah semua pelajar selesai dihantar pulang, dan kita menjangkakan akan mengambil masa beberapa hari. Sebelum ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan sedikit kelonggaran diberi kepada penuntut untuk pulang ke kampung masing-masing selepas kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac lepas. Manakala di Mukah, seramai 49 pelajar Politeknik Mukah dan UiTM Mukah mula bergerak pulang menggunakan 3 bas Politeknik pada Khamis. Setiap bas membawa 17 pelajar dengan pergerakan pulang bermula pada jam 9 pagi. Menurut pensyarah UiTM Nur Ain Abu Bakar, anggota Balai Bomba Mukah telah melakukan operasi sanitasi terlebih dahulu ke atas semua bas yang digunakan untuk membawa para pelajar. Laporan berikutnya mengenai perkembangan COVID-19 di Sarawak dengan satu lagi kes kematian COVID-19 dilaporkan pada Khamis. Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, kes kematian ke-17 tersebut merupakan seorang lelaki berumur 72 tahun dari Kuching. Pada hari ini, dengan sedihnya, kita mengumumkan bahawa satu lagi kes kematian di Kuching ini. Dan ini dengan itu kita ada sehingga kini 17 kes kematian. Kerajaan negeri ingin menyampaikan ucapan taziah kepada keluarga mangsa. Kes kematian ke-17 ini adalah warga tempatan berumur 72 tahun, lelaki dari Kampung Tebuan Lot, Kuching, Sarawak. Bercakap semasa dalam sidang media harian COVID-19, Dato' Amar Douglas Ugah berkata Sarawak turut merekod 5 lagi kes positif baru dilaporkan, manakala 6 kes telah sembuh dan discharge dari hospital. Berita seterusnya, kerajaan membenarkan sektor perkilangan pembuatan termasuklah pembinaan untuk beroperasi namun perlu melalui beberapa proses terlebih dahulu. Menteri Kanan Kerjaya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, sektor tersebut perlu melakukan permohonan kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI secara atas talian. Mereka memutuskan untuk banyak membuka sektor-sektor tentu dalam perkilangan, pembuatan, termasuklah pembinaan. Dan prosesnya ialah mereka perlu memohon dalam online kepada MITI, dan MITI akan menyalurkan pada agensi-agensi yang berkaitan. Beliau berkata demikian dalam wawancara program Bicara Politik Ekonomi di Kuala Lumpur pada Rabu.
Datuk Seri Fadilah turut menambah bagi bidang pembinaan pihak CIDB yang akan memproses dan memperinci segala permohonan. Beliau turut memaklumkan terdapat banyak permohonan tidak diluluskan kerana tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Petang semalam permohonan lebih kurang 30 lebih ribu. Cuma yang diluluskan lebih kurang saya kira dalam 7,000 lebih saja yang diluluskan, dan banyak yang tidak diluluskan disebabkan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Mengenai bantuan khas pula, masyarakat yang terkesan dengan PKP amat menghargai sumbangan daripada pihak kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Bagi penduduk Marudi, Sabtu Yahdi melihat bantuan-bantuan yang disalurkan baik Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan telah membantu meringankan beban masyarakat khususnya orang Islam pada bulan Ramadan. Banyak membantu golongan B40. Lebih lagi banyak membantu kehidupan masyarakat Melayu sebab kena bulan Ramadan. Begitu juga ucih tarang dari Sungai Selejau, Marudi yang senada dengan Sabtu Yah bahawa bantuan kewangan dan barangan keperluan telah diberikan banyak membantu di musim PKP ini. Perintah pesai, ya kuliah dah bentuk kami bawa duit. Dari segi belajar, memakai kemimiatnya. Nyalai, beri puji dengan perintah baru dia tahu. Sebagai penutup Buletin UKAS, saksikan video mengenai amalan sepanjang PKP yang perlu dijadikan sebagai normal baharu dalam kehidupan kita. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Jaga diri, jaga kesihatan dan amalkan penjarakan sosial. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.